Mari kita dengarkan migrasi komuniti dusun di Borneo. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera. Bersua lagi dalam membongkar kisah sejarah. Kali ini kami membawakan satu lagi topik menarik, iaitu migrasi komuniti dusun. Seperti apakah kisah ini? Mari sama-sama kita saksikan. Migrasi komuniti dusun. Sebelum komuniti dusun bermigrasi ke pedalaman, komuniti ini dipercayai sudah menetap di pesisir pantai Brunei dan Sarawak, sehingga ke Sungai Rajang pada abad pertama hingga ke-7 Masihi. Aktiviti ekonomi komuniti ini adalah aktiviti maritim, aktiviti laut yang bergantung kepada laut untuk hidup. Mereka juga adalah pelayar dan menjalankan aktiviti maritim pada tahun 132 Masihi. Bagaimanapun, sebahagian besar komuniti dusun di Puni berpindah ke pedalaman kerana kerajaan Puni sering diserang. Sebahagian kecil pula telah bermigrasi dan membuat penempatan di sepanjang pesisir pantai barat Sabah, seperti Bungawan, Klias, Kimanis, Papar, Tuaran dan Marudu. Tetapi, beberapa penempatan mereka di pesisir pantai juga tidak bertahan lama kerana diganggu oleh komuniti baru yang sampai di pesisir pantai barat Sabah. Kimanis menjadi penempatan pesisir pantai komuniti dusun yang digelar oleh Alexander da Ripley sebagai idaan yang terakhir pada tahun 1769. Dipercayai komuniti dusun di Kimanis melakukan aktiviti perdagangan hingga ke Pulau Jawa sekitar tahun 1814. Bagaimanapun, pada tahun 1852, komuniti dusun di Kimanis tidak lagi menjalankan aktiviti maritim kerana sering diserang oleh lanun. Selepas itu, beberapa komuniti lain telah menguasai pesisir pantai di Sabah pada tahun 1850. Peperangan antara kerajaan Brunei kuno, disebut Puni, Foni atau Buni dalam catatan Cina, dengan kerajaan-kerajaan lain di sekitar Asia Tenggara, menjadi faktor dusun dan beberapa penduduk lain di Puni bermigrasi ke kawasan yang lain. Peperangan antara kerajaan Brunei kuno dengan kerajaan Elako daripada komuniti Melanau yang berlangsung dalam tempoh yang lama menyebabkan penduduk Puni meninggalkan penempatan mereka. Setelah Raja Tugau atau Raja Makatunau dalam hikayat Visaya menguasai Bintulu, Lawas, Limbang dan Baram di Sarawak sehingga Tutong di Brunei, sebahagian besar penduduk di situ melarikan diri ke tempat yang lebih aman. Peperangan ini mempengaruhi kehidupan komuniti dusun di pesisir pantai, khususnya di kawasan Miri, Baram, Limbang, Tutong dan Belait, yang akhirnya menyebabkan mereka bermigrasi ke tempat yang lebih aman. Komuniti ini bermigrasi ke utara dan telah mendirikan penempatan di serata tempat di Borneo Utara, termasuk di Menumbuk, Kimanis, Papar, Tuaran, Tempasuk, Kinabatangan dan Labuk. Kaum Bisaya di bawah 10 pahlawannya, yang diketuai oleh Datu Putih, pula bermigrasi sehingga ke Panay, Filipina dan mendirikan penempatan di situ. Sementara beberapa kumpulan lagi melakukan migrasi secara berperingkat ke Nunuk Ragang, penghujung abad ke-14 atau awal abad ke-15. Beberapa kumpulan dusun dari pesisir pantai di Miri, Baram, Belait dan Tutong yang tidak bermigrasi ke Nunuk Ragang telah mengasaskan beberapa puak seperti Tatana, Lotut, Bundu dan rumpun paitanik seperti Sukang, Supan, Malapi, Sogolitan, Paitan dan Tilau Ilau. Tatana misalnya dipercayai bermigrasi dari pesisir pantai di Sarawak dan Brunei ke Menumbuk sekitar tahun 1212. Pada masa yang sama, kaum Bisaya yang tinggal di kawasan yang sama dengan dusun di Sungai Belait dan Tutong di Brunei telah bermigrasi ke kawasan berdekatan, Sungai Padas dan Klias pada tahun 1500. Pertemuan kaum Tatana dan Bisaya di kawasan ini sering menimbulkan perbalahan. Ini ditambah lagi dengan kaum Murut yang turut mendiami beberapa kawasan berhampiran. Konflik ketiga-tiga etnik sering berlaku, sehingga menyebabkan Tatana meninggalkan kawasan Sungai Padas dan Sungai Klias ke Bundu, Muntabanggu, Berabagan dan Mawau di Sungai Kuala Lama.
Sebahagian lagi telah bermigrasi ke Membakot. Semasa di Sungai Klias, komuniti Tatana telah didatangi oleh beberapa anak kapal daripada China, kapal Wang Kang, yang diketuai oleh seorang pemuda bernama Lasak pada tahun 1736. Lasak dan beberapa anak kapal lain telah membuat penempatan di sekitar Sungai Klias dan berkahwin dengan wanita tempatan. Lasak, yang berkahwin dengan ketua komuniti Tatana di Bundu, telah menjadi ketua Tatana di Klias dengan gelaran orang tua Syah Bandar Lasak. Bagaimanapun, apabila orang Murut menyerang komuniti Tatana di Klias, mereka telah berpindah ke Bundu, Kuala Penyu. Di Bundu, pedagang daripada Cina telah membuka ladang-ladang lada hitam yang kemudiannya dijual. Kepada istilah Tatana dipercayai berasal daripada perkataan tanah yang merujuk kepada tempat persembunyian mereka di bawah tanah semasa diserang oleh kaum Murut dan Bisaya. Bagaimanapun, terdapat beberapa sumber mengatakan bahawa kenyataan ini kurang tepat. Pedagang-pedagang daripada Cina yang masuk melalui Sungai Klias dan Sungai Padas. Tatana, sebagai rumpun bahasa Dusunik, banyak dipengaruhi oleh budaya Cina. Mereka bukan sahaja merayakan Tahun Baru Cina, tetapi terdapat sebilangan besar daripada mereka beragama Buddha, seperti di Kampung Menumpang, Kuala Penyu. Orang Tatana juga menyimpan patung dewa di rumah mereka. Terdapat juga dalam kalangan lelaki Tatana rambutnya bertocang seperti mana orang Cina di tanah besar Cina. Bagaimanapun, kebanyakannya tidak fasih berbahasa Cina. Lutut, satu lagi rumpun bahasa Dusunik, dipercayai juga tidak melalui penempatan terbesar rumpun Dusunik di Nunuk Ragang. Lutut, yang sebahagian besarnya telah bermastautin di Tuaran, telah bermigrasi sekitar tahun 1212. Iaitu selepas serangan-serangan dilakukan ke atas kerajaan Brunei kuno. Penempatan terawal Lutut adalah di Indai, sebelum berpindah ke Tuaran sekitar tahun 1700. Bagaimanapun, terdapat juga sebilangan kecil berpindah ke Kadamayan, Keningau, Tambunan dan Nunuk Ragang sebelum tahun 1700. Lutut pernah berbalah dengan Dusun Bundu di Tiong, Tamparuli sekitar tahun 1780. Selain itu, Lutut juga pernah berbalah dengan kaum Ilanun di pesisir pantai di Tuaran. Dusun Bundu dipercayai juga melalui laluan yang sama dengan Puak Lutut, tetapi telah bergerak ke Banjaran Kroka di Ulu Tuaran dan menetap di kawasan tersebut. Hanya sebilangan kecil Puak Bundu berhijrah di kawasan-kawasan tertentu, tetapi sebahagian besarnya kekal di Ulu Tuaran. Tiada catatan bahawa terdapat Puak Bundu yang datang ke Nunuk Ragang selepas migrasi ke Ulu Tuaran. Populasi penempatan migrasi dusun yang paling besar adalah di Nunuk Ragang, di Kampung Tompius, Ranau, Sabah. Dipercayai komuniti dusun yang terawal di Nunuk Ragang telah menggunakan Sungai Liwogu, kawanan yang bersambung dengan Sungai Labuk di timur Sabah. Selepas penempatan ini dibuka, terdapat juga komuniti lain yang menggunakan Sungai Liwogu Kogibangan daripada Tambunan dan Keningau. Bagaimanapun, penduduk di Nunuk Ragang meninggalkan penempatan ini beberapa tahun kemudian, bermula sekitar tahun 1743. Walaupun komuniti dusun telah melakukan migrasi ke serata tempat, termasuk di pedalaman, yang jauh daripada ancaman kuasa-kuasa luar, tetapi hubungan komuniti dusun dengan kuasa-kuasa besar tetap berlaku. Ketika tentera Mongol di bawah Kublai Khan menjadi kuasa penakluk utama di Asia Timur, tentera-tenteranya pernah menyerang Borneo pada tahun 1292 dan menjadikan Borneo dan Sulu sebagai sebahagian daripada wilayah taklukannya. Ketika inilah, kerajaan Brunei kuno atau Puni mula merosot. Beberapa puak kaum dusun juga pernah membantu pasukan tentera Mongol menakluk beberapa kawasan di Borneo dan Sulu.